Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya dapat lagi sama-sama kita diberi peluang oleh Allah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan sekarang ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, 10 awakhir min syahri Ramadan. 10 yang terakhir ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri cukup banyak kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan kongsikan beberapa perkara tentang faedah dan matlamat kita berpuasa pada bulan Ramadan. Seperti mana yang kita tahu, bulan puasa ini salah satu daripada hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan di antaranya iaitu mereka yang berpuasa ini dinamakan sebagai bulan Syahrullah, bulan Allah, iaitu dengan seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Qudsi, As-sawmu li wa ana ajzi bih. Dan puasa itu adalah milik aku dan akulah yang berhak, iaitu memberi ganjaran pahala kepada mereka yang berpuasa itu. Dan sebab itulah mereka yang berpuasa ini dalam masa yang sama tidak makan dan tidak minum, di siang hari dan malam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala orang yang berpuasa ini tidak ada tandingan, seperti mana yang disebut di dalam kitab. Dan mereka yang meninggalkan iaitu puasa pada bulan Ramadan satu hari dan lalu selepas daripada bulan Ramadan dia mahu gantikan hari yang ditinggalkan itu, sekiranya dia gantikan seumur hidupnya, maka tidak mampu dia iaitu untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan satu hari itu. Dan sebab itulah puasa ini salah satu daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuklah umat sebelum daripada ini. Dan antara kelebihan yang banyak kita boleh ambil daripada bulan puasa ini dengan pelbagai iaitu amalan-amalan yang cukup banyak, dan di antaranya iaitu membaca Al-Quran Karim. Dan Al-Quran ini iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita membacanya cukup banyak pahalanya. Dan antara perkara yang mudah untuk kita mendapat pahala iaitu membaca Al-Quran Karim. Dan di samping itu ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran Karim ini, walaupun pandai ataupun tidak pandai, di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Dan mereka yang pandai membaca Al-Quran Karim, dia membaca setiap hari daripada satu surah, daripada ayat satu surah sehinggalah juzuk. Setiap satu ayat itu diberi ganjaran oleh Allah, setiap satu huruf diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tidak pandai membaca, dalam masa yang sama dia berusaha untuk membaca Al-Quran Karim, dan mereka mendapat pahala yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah puasa dan Al-Quran ini iaitu memberi syafaat iaitu di hari akhirat kelak. Termasuklah puasa dan membaca Al-Quran Karim. Dan puasa ini adalah junnah, iaitu perisai bagi orang-orang yang beriman, perisai daripada api neraka Allah. Ketika mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di alam barzakh, berada di dalam kubur, yang akan menyelamatkan kita, iaitu yang menjadi perisai kita daripada bara api neraka, iaitu puasa pada bulan Ramadan. Dan sebab itulah apabila kita diwajibkan puasa pada bulan ini, hendaklah kita melakukan amal-amal yang cukup banyak. Dan walaupun puasa pada tahun ini berbeza dengan puasa tahun-tahun yang lepas, dan seperti mana yang kita tahu, negara kita dilanda dengan wabak virus, bukan sahaja negara kita, termasuklah di seluruh pelosok dunia. Bahkan kematian di seluruh pelosok dunia sehinggalah mencecah 200,000 orang.
dah dijangkiti sehingga 4 juta lebih dijangkiti virus COVID-19. Dan alhamdulillah di negara kita dengan kerajaan mengawal dengan PKP bermula dengan PKP dan sekarang ini PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan alhamdulillah dengan daripada kerjasama kerajaan pusat dan keselamatan, pihak polis dan tentera dan seluruh keselamatan, dan alhamdulillah sehinggalah penyakit di negara kita ini dapat dielak. Ini salah satu daripada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Bukan kepada rakyat Malaysia, termasuklah makhluk yang bernama manusia. Apa yang berlaku ini menjadi peringatan, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kesedaran kepada manusia. Setiap apa yang berlaku ini Allah nak tunjukkan tentang kekuasaannya. Walaupun manusia dengan diberi kemudahan, kemajuan, dan akan tetapi dalam masa yang sama manusia itu iaitu lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara kelebihan berpuasa juga, walaupun kita berada di rumah dalam keadaan kita bersama dengan keluarga, tidak boleh berkumpul ramai-ramai, tidak boleh melakukan program, tidak boleh melakukan solat tarawih berjamaah, solat fardu berjamaah, dalam masa yang sama kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di rumah masing-masing, rehat di rumah, terpulang kepada kita nak beribadat ataupun tak boleh, terpulang kepada kita nak sembahyang tarawih ataupun tak boleh. Sebab itulah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sehinggalah negara kita sekarang ini berlakunya virus COVID-19, semua orang berada di rumah masing-masing. Berada di rumah masing-masing, Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita sejauh manakah ibadat kita, sejauh manakah ingatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah antara perkara yang sangat mudah untuk mendapat pahala iaitu membaca Al-Quran Karim. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim, dan apabila tibanya bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran Karim. Dan di antaranya pula iaitu amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan iaitu bersedekah. Bersedekah salah satu daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala cukup suka dan perkara yang mudah mendapatkan pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di antara kelebihan mereka yang bersedekah, perumpamaan mereka yang bersedekah iaitu pada jalan Allah, cukup besar kelebihannya umpama satu ranting, yang mana ranting itu tumbuhnya 7 tangkai. Satu ranting itu 100, tumbuhnya 700 tangkai. Dan kelebihan mereka yang bersedekah itu 700 kali ganda. 700 kali ganda. Bayangkan kalau kita derma RM1, kalau kita derma RM10, bandingkan dengan 700 kali ganda. Bahkan pula pada bulan Ramadan yang tidak ada hadnya, pahala yang tidak ada had pada bulan Ramadan, sehinggalah mereka yang berpuasa ini, tidak ada orang kata limit pahala. Bahkan seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, seperti mana yang saya sebut tadi, sehinggalah para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, berapakah pahala yang aku nak berikan kepada hamba-Mu yang berpuasa ini? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milik aku, akulah yang berhak memberi ganjaran dan pahala kepada mereka yang berpuasa itu. Sebab itulah bersedekah ini walaupun 700 kali ganda dalam masa yang sama pada bulan Ramadan, besar lagi kelebihannya.
Bersedekah bukan sahaja dengan kewangan, dengan duit, dengan pitih, termasuk dah dengan makanan-makanan, dengan pakaian, dengan tenaga kita. Utamakan dengan ahli keluarga kita, utamakan dengan jiran-jiran kita, utamakan dengan kawan-kawan kita. Yang paling penting jiran kita. Apabila tiba bulan Ramadan, apabila kita hendak masuk bulan puasa, nak berbuka puasa, kongsi-kongsikanlah makanan-makanan, lauk-lauk, sekadar mana yang kita mampu kepada jiran-jiran kita. Kerana ini salah satu daripada pahala sedekah. Dan termasuklah bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang memerlukan, kepada golongan yang fakir, terutamanya apabila negara kita dilanda wabak sekarang, ramai yang tidak boleh bekerja, ramai yang menganggur, sehinggalah banyak daripada NGO persatuan-persatuan mahu iaitu menghulurkan sumbangan, meminta sumbangan kepada orang ramai. Termasuklah kita semua mudah sekarang ni, melalui online ke, melalui bank, pergi ke bank ke, ataupun pergi secara berseorangan ke. Ini di antara perkara-perkara yang iaitu mesti kita lakukan pada bulan Ramadan. Bersedekahlah, kerana sedekah itu besar ganjarannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan. Mereka yang bersedekah itu dalam masa yang sama Tuhan menambahkan lagi rezeki kepada mereka yang bersedekah. Walaupun kita tidak sangka, kita tidak duga, bersedekah ni kita keluar duit daripada poket kita, RM50, RM100, dalam masa yang sama Tuhan gantikan. Selepas daripada itu, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ganti lalu. Lepas pada kita beri kepada orang tu, Tuhan tak ganti lalu. Kadang-kadang Tuhan gantikan besok ataupun lusa. Dari segi kadang-kadang Tuhan beri bukan sahaja dari segi keuangan, dari segi kemudahan kepada kita, kesihatan kepada kita, beri orang kata kesihatan kepada anak isteri kita, beri kesihatan kepada mak ayah kita. Ini di antara kelebihan-kelebihan mereka yang melakukan amal yang baik, iaitu pada bulan Ramadan, termasuklah bersedekah. Dan di akhirnya, di antara amalan yang paling penting, iaitu apabila tibanya 10 awakhir min syahri Ramadan, 10 yang terakhir, iaitu pada bulan Ramadan ini, iaitu beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari, di siang hari. Dan lazimkanlah seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, tak kala Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi SAW, bertanya, sekiranya tibanya iaitu pada malam Lailatul Qadar, dan apakah mahu kami lakukan? Lalu Nabi SAW kata, sebutkanlah, lazimkanlah berdoa, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu perkataan yang sangat pendek, yang mudah kita hafal. Mudah kita hafal. Lebih pendek daripada surah Al-Baqarah, lebih pendek daripada surah Qul-Ya. Mudah untuk kita hafal. Inilah amalan di antaranya 10 awakhir min syahri Ramadan. Dari samping itu kita sembahyang tahajud untuk kita berjumpa pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada mereka yang beribadat pada malam itu umpama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita melakukan amal ibadat pada malam itu, bersembahyang 2 rakaat, berzikir kepada Allah, baca Quran, umpama kita beribadat iaitu 1000 bulan. 1000 bulan perumpamaan dengan umur kita 80 tahun lebih. 80 tahun lebih kita berdoa, 80 tahun lebih kita baca Quran, 80 tahun lebih kita sembahyang. Itulah kelebihan iaitu pada malam Al-Qadar. 10 yang terakhir ini, marilah sama-sama kita merebut peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita, dan terutamanya kepada golongan pemuda-pemuda, orang-orang muda yang Tuhan beri sihat. Kadang-kadang kita tidak duga
Ramadan pada kali ini Tuhan beri sihat kepada kita. Tuhan beri gagah kepada kita, boleh berjalan, boleh bercakap, boleh melihat. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita boleh cari makan dengan makanan dengan banyak, boleh cari lauk dengan banyak, beri kepada anak isteri kita, tetapi akan datang kita tidak tahu. Kadang-kadang Tuhan jadikan kita, dulu kita boleh cakap, sekarang kita boleh cakap. Bulan puasa pada tahun kayak gini kita tak boleh cakap dah. Sekarang kita boleh baca Quran, bulan puasa tahun depan kita tak boleh baca Quran dah. Sekarang ini kita boleh bersedekah, puasa pada tahun depan kayak gini kita tak boleh bersedekah. Alangkah ruginya. Dan apatah lagi, pada tahun ini kita boleh berpuasa, pada tahun hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa kita tak boleh puasa dah. Ambillah peluang yang sangat banyak ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bersegera dan percepatkanlah untuk keampunan daripada Allah dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekarang itu sajalah satu nasihat tujukan kepada diri saya dan kepada seluruh pendengar-pendengar muslimin dan muslimat, terutamanya golongan pemuda-pemuda. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini mendapat keberkatan daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan daripada Allah daripada wabak dan bencana iaitu yang akan menimpakan kita semua. Mudah-mudahan kita selamat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.